Hai korang, aku nak tanyalah. Korang rasa seram tak kalaulah korang dapat tahu yang housemate yang tinggal serumah dengan korang sekarang ni sebenarnya bukan manusia? Ha, kenapa aku cakap bukan manusia? Sebab cerita aku hari ni, aku bagi tahu korang ni berkait dengan seorang lelaki ni, nama dia Hakim. Dia tinggal dengan seorang housemate dia yang dia katakan housemate dia ni adalah kawan dia time dia study dulu. Dan housemate dia ni datang jumpa dia untuk bincangkan tentang nak sewa rumah sekali sebenarnya. Tapi kita tak tahu, tiba-tiba dalam masa 2 tahun tu dia orang tinggal sama, tiba-tiba dia dapat tahu yang housemate dia ni sebenarnya dah tak ada. So, cerita ni dia bermula waktu tahun 2011. Yang mana time ni menurut Hakim, dia tengah nak cari rumah sewa and dia dah dapat job offer lah. So dia cari rumah sewa dekat-dekat dengan tempat kerja dia, dengan office dia je. Dan menurut dia waktu ni dia lepas 3 tahun daripada lepas dia konvo. Nak dijadikan cerita, dia dapatlah sewa dekat sebuah kondo dekat-dekat dengan tempat kerja dia. So dia ni macam dia nak action lah kan. Dia nak sewa, dia nak duduk dekat kondo sebab yelah dia dapat kerja pun dapat kerja yang bagus. So dia nak duduk dekat kondo supaya dia macam rasa gah sikit diri dia tu. So sepanjang setahun dia duduk dekat rumah tu, daripada 2010 sampai 2011, dia duduk seorang diri sebab Hakim ni dia nak privacy. Bila duduk seorang, dia rasa aman dan selamat sikit. Tapi waktu hujung 2011, dia tiba-tiba dapat call daripada satu nombor yang dia tak kenal. Which is orang tu duk borak dengan dia, baru dia dapat tahu yang orang yang call dia tu sebenarnya adalah kawan dia time dia study dulu. Kawan dia sendiri tapi different fakulti lah dia katakan. So kawan dia ni nama dia Firdaus. Dan tujuan dia call Hakim time tu adalah untuk tanya berkenaan dengan rumah sewa, bilik sewa dekat rumah dia. Mula-mula tu si Hakim ni macam heran lah juga kan. Sebab mana dia tahu yang aku tinggal seorang, yang si Hakim ni tengah duduk seorang. And mana dia dapat nombor si Hakim ni? Tapi waktu tu dia tak fikir panjang lah. Dia cuma cakap yang nanti dia balik KL, dia orang jumpa, dia orang akan bincang. So, Hakim ni pun dia balik KL dan dekat KL tu dia jumpa lah dengan Firdaus ni dan dia orang pun bincang tentang nak sewa rumah sama-sama ni. Tentang Firdaus tu nak menyewa serumah dengan dia lah. Tapi yang herannya dekat sini, yang peliknya sebab si Hakim ni dia macam dia follow je apa yang Firdaus tu nak. Dia pun heran kenapa dia macam tu. Tapi dia tak dwell terlalu lama lah dekat topik tu. Dia terus macam tak apalah, dia macam tu. Dekat sinilah bermulanya pengalaman seram dia stay dengan housemate dia yang tak pernah wujud tu guys. Waktu awal tahun 2012, Firdaus ni pun pindahlah masuk ke rumah si Hakim ni tadi. Dia ambil bilik yang paling kecil sekali dekat dengan dapur. Hakim ni dia adalah macam offer 2 lagi bilik besar kan. Tapi Firdaus lebih prefer bilik yang dekat situ. So nak tak nak pergi je lah masuk dekat situ. Waktu hari pertama diorang duduk sama-sama tu, diorang borak-borak and then diorang makan sama-sama. Tapi Hakim ni dia perasan time solat je Firdaus ni tak ada. Lepas dia habis solat, malam tu diorang still tengok TV sama-sama dan borak. Macam tu lah berlalunya hari pertama diorang duduk serumah. Firdaus ni dia cakap lah, dia bagi tahu dekat Hakim yang dia punya kerja ni dia selalu busy. Kadang-kadang dia akan balik dalam pukul 1 ke 2 pagi. So Hakim ni tak kisah sebab bagi dia normal lah kalau kerja dekat KL ni nak balik 1-2 pagi ke 3-4 pagi. Benda tu memang normal hidup dekat KL. So dia macam okay je, dia cakap macam tu. Lepas hampir 6 bulan diorang stay sama-sama, ada satu hari ni Hakim ni dia macam terserempak dengan dia punya jiran. And then jiran dia tegur lah, dia macam bertanya khabar dengan jiran dia. So jiran dia macam tegur lah dekat dia. Dia tanya, Hakim kau tinggal seorang ke ataupun berdua? Lepas tu bila Hakim ni dia jawab, taklah bang, saya tinggal berdua dengan kawan saya. Kenapa? Yang mengherankan dekat situ kan is reaksi jiran dia ni tadi. Dia bagi reaksi muka yang macam takut and then dia terus cepat-cepat belah daripada situ. So Hakim ni macam pelik, kenapa dengan dia ni? Tapi time tu dia macam tak ambil pot sangat lah sebab dia pun bukan jenis yang hidup bergaul dengan jiran-jiran sangat kan. Dia macam prefer sendiri kan. So dia macam biarlah lantak lah kan, malas nak fikir. So tiba bulan puasa, si Firdaus ni dia bagi tahu dekat Hakim awal-awal. Dia kata sepanjang bulan puasa dia memang tak ada dekat rumah sebab dia dah ambil cuti dah sampai hari raya nanti dia akan balik kampung. So dia habiskan masa kat kampung lah. So Hakim ni macam okay, dia tak ada syak apa-apa, dia just okay je. Dan habis dia puasa dan raya tu, Firdaus ni pun baliklah ke rumah. Dan ada satu malam ni Hakim ni dia terjaga, dia keluar daripada bilik jam 2 pagi, dia nampak Firdaus ni tengah memasak dekat dapur. Dia macam pelik lah sebab
Diorang baru je balik daripada makan sama-sama malam tu. Takkanlah dia lapar lagi kot masak kat dapur kan. Sebab Firdaus dia masak dia senyap je. Tapi Hakim ni dia tak fikir apa sangat. Dia just fikir positif. Mungkin dia lapar kot. So dia just biar je lah Firdaus tu. Dan dia masuk bilik dia tidur. Dalam 3-4 hari lepas daripada kejadian tu, Hakim ni dia balik rumah dalam pagi lah. Dalam pukul 3 pagi tau. Lepas tu dia bila dia masuk je rumah, dia tiba-tiba rasa meremang. Dia rasa seram sejuk. Macam semacam rumah tu. So dia macam dia takut, dia pergilah intai bilik Firdaus ni. Dia nak make sure Firdaus ada ke tidak. Dia tengok bilik Firdaus ni macam lampu tertutup kan. So dia nak make sure juga, dia pergi dekat bilik Firdaus ni, dia ketuk pintu bilik Firdaus tu. Dia ketuk, lepas tu Firdaus ni dia buka pintu dalam keadaan yang mengantuk. Macam orang baru bangun tidur tu. So waktu dia nampak muka Firdaus ni tengah baru bangun tidur tu, dia rasa lega lah. At least kat dalam rumah tu dia tak seorang-seorang. Dia ada member teman sekali kan. So dia tak adalah takut sangat. So dia macam dia cakap tak apalah kau pergi tidur balik. And then dia terus pergi masuk tidur, siapkan diri dia dan sebagainya. Selang esok paginya, waktu si Hakim ni tengah buat breakfast, sebab hari tu dia cuti tau. So waktu tu dia tengah buat breakfast, tiba-tiba Firdaus ni dia call. And dia maklumkan dekat Hakim ni, dia cakap dia tak balik rumah tau daripada semalam. Sebab dia balik kampung. Dia kata macam tu. So waktu tu memang meremang guys. Bulu roma si Hakim ni macam, dia macam terfikir dah tu siapa yang bercakap dengan dia semalam. Siapa yang ada dalam bilik dia tu semalam. Bilik Firdaus tu. Dia macam dia tak tahu nak fikir apa dah time tu guys. Waktu hari tu masih siang lagi, Hakim ni jadi terfikir, kenapa dia asyik kena usik ni? Dah masuk 2 kali dia kena usik dekat rumah ni. Tapi dia macam dia fikir positif lagi waktu tu. Sebab yelah itu rumah dia kan. Kalau tak duduk kat situ nak duduk kat mana? So dia macam positif je lah. Biar je dulu. Dia fikir macam tu. Nak dijadikan ceritanya lagi, satu hari Hakim ni dia ambil cuti dalam masa 3-4 hari macam tu lah. Dia ambil cuti 3-4 hari. Dia saja-saja je nak berehat kat rumah. So dalam masa cuti tu, dia kemas-kemas lah rumah tu. Korang tahulah kan, rumah orang bujang yang busy macam mana kan. Rumah tak terjaga, macam tongkang pecah lah kita cakap kan. Biasanya kita guna perumpamaan tu. So, waktu dia tengah-tengah kemas rumah tu, dia pergi lalu dekat depan bilik Firdaus ni dan dia macam pelik. Kenapa dekat depan pintu bilik Firdaus ni banyak sangat sawang laba-laba? Sawang-sawang, sarang laba-laba. Macam pintu bilik tu tak pernah terbuka. Tak pernah digunakan orang. Tapi macam yang biasa dia buat, dia macam ignore je benda tu. Dia biarkan benda tu berlalu je. Long story short, ada satu hari ni, Hakim ni dia baru balik daripada Sabah tau. Dia baru balik daripada bercuti 2 bulan dekat Sabah. So time dia balik tu dia memang dalam keadaan yang letih sangat-sangat dan penat yang teramat sangat. Dia balik dan dia nampak Firdaus ni tengah duduk dekat ruangan TV. Tengah tengok TV kan. Dia tak hirau apa, dia terus masuk bilik dan tidur. Waktu dia terjaga dalam pukul 4 pagi macam tu, dia terjaga. Sebab dia dengar bunyi orang bising dekat luar. Orang macam orang borak-borak. So dia pun macam, siapa yang datang rumah aku pagi-pagi ni kan? So dia pun pergi mengintai dekat ruang tamu. Waktu dia intai tu guys, yang menyeramkan dekat sini, dia nampak seram. Dia nampak Firdaus tu tengah borak sorang-sorang dekat ruang tamu. Waktu tu tak tahulah, dia kata nak tercabut jantung dia weh. Dia tak tahu nak fikir apa, korang tahu tak? Sebab dia clearly dari dalam bilik dia memang dengar suara orang ramai-ramai berborak. Tapi korang bayangkan bila keluar je pintu, bila dia tengok dekat ruang tamu tu, cuma ada Firdaus tengah bercakap sorang-sorang. Dia bercakap dengan siapa? Baru dia ingat time tu sebab sepanjang 3 tahun dia tinggal dekat situ, dia tinggal dengan Firdaus tu kan. Jiran-jiran selalu tegur dia tau. Jiran-jiran ada tegur dia, suruh dia pindah rumah, suruh dia pagar rumah. Tapi macam takut pula. Tapi macam dia tak ambil kisah sangat sebab dia tak pernah kena usik kan. So dia macam biarkan benda tu. Dia tak dengar pun cakap orang-orang sekeliling. Dan tibalah bulan puasa. Waktu tahun ketiga tu, tiba bulan puasa. Waktu tu Hakim dekat kampung. So tengah-tengah bulan puasa tu, dia dapat call daripada Firdaus. Dan Firdaus ni dia call Hakim ni bertujuan untuk jemput Hakim ni datang ke rumah. Majlis ada kenduri kan. Ada kenduri doa selamat ke kenduri apa, aku tak pasti. Tapi ada kenduri dekat rumah dia, dekat kampung dia. Dia jemput Hakim ni dengan beberapa orang kawan lain untuk datang. So Hakim ni pun macam okay. Dia kata waktu hari raya ke-7 kot tak silap. Dan Hakim pun okay lah, nanti dia akan datang. Waktu hari raya ke-7 tu, diorang berangkatlah pergi ke rumah Firdaus, ke kampung Firdaus tu dekat Johor. Dia berangkat dengan kawan-kawan yang lain lah.
Dan dalam masa diorang nak pergi dekat kampung Firdaus ni, diorang adalah tersesat 2-3 kali. Sampaikan yang si Hakim ni, dia on call, memang sepanjang masa tu dia on call dengan Firdaus untuk tanya direction pergi ke rumah dia. Dan memang Firdaus yang tunjuk direction untuk pergi sampai ke rumah dia tu. Waktu diorang sampai tu dah lewat petang tau, so dah ramai dah orang yang balik. Dan time tu, family dia nampak lah yang Hakim ni sampai. Dan dia orang bertanya lah dekat Hakim ni, cari siapa ya? Hakim ni jawab lah, saya cari Firdaus. Dia kata macam tu kan. So dia orang ni macam, dia macam sebab dia orang tak kenal Hakim ni siapa. Tapi lepas daripada tu, abang si Firdaus ni dia keluar daripada rumah tu. And then dia nampak si Hakim ni, dia kenal dengan si Hakim ni. Sebab dia orang pernah study sama dulu kan, yang Firdaus dengan Hakim ni kan. So dia kenal. So abang dia kata, tak apa, pergi makan dulu, nanti lepas makan kita borak-borak. So Hakim pun pergilah makan dulu. Lepas dia makan, diorang borak-borak macam yang tadi abang dia cakap tu. Diorang borak sama-sama. So waktu ni lah bermulanya sesi soal jawab antara Hakim dengan abang dia. Dekat sini lah guys, terbongkarnya cerita sebenar. Korang tahu tak? Abang dia tanya, macam mana kau tahu ada kenduri hari ni dekat sini? So Hakim ni jawab lah, Firdaus yang bagi tahu hari tu, dia call time tengah bulan puasa tu dia jemput datang. Abang dia tanya lagi, memang dah lama ke kau kontak dengan dia? So si Hakim ni pun dia jawab lah, dah 3 tahun dah bang, kita orang tinggal serumah. Waktu tu jangan cakap lah betapa terkejutnya abang dia dengar. Terus abang dia tanya, engkau ni biar betul Hakim, kau memang tak tahu apa-apa ke ataupun kau saja je nak tipu abang ni? Waktu Hakim dengar abang dia tanya macam tu kan, dia pun macam terkejut lah macam, kenapa pula dia kata aku nak tipu dia ni? So dia kata betul lah bang. And then dia buka chat antara dia dengan Firdaus tu. Selama dia orang tinggal sama ni, dia tunjuk semua chat dengan call antara dia dengan Firdaus kat abang dia. Abang dia punya terkejut tengok semua chat tu sebab memang betul lah chat tu dengan Firdaus. So lepas daripada tu, ayah si Firdaus ni, dia datang, dia bawa surat kematian si Firdaus ni, dia tunjuk dekat Hakim. Yang Firdaus sebenarnya dah meninggal 2 tahun yang lepas akibat denggi. Waktu tu jangan cakap lah guys, terlopong mulut si Hakim ni, korang tahu tak? Yelah, mana taknya, dia tinggal dengan siapa selama 2 tahun, 3 tahun tu? Sebab dia memang clearly, macam mana nak cakap, kalau hantu, kita bayangkan yang hantu tu rupa dia menakutkan. Kita bayangkan yang rupa hantu tu macam ada distort sana sini kan. Tapi yang dia duduk ni, yang Firdaus ni, memang clearly berupa manusia, orang kata apa, berperangai manusia, act pun macam manusia. So macam memang tak boleh nak bayang guys, yang dia tu sebenarnya hantu. Seram gila-gila. Lepas dia daripada tu, Hakim ni dia memang tak boleh lah. Dia terus pindah rumah lain. Dia cari tempat lain. Dia memang completely nak lari daripada tempat tu, nak lupakan terus tempat tu. Cuma lah bagi Hakim ni sendiri, dia still lagi berfikir sampai sekarang. Kenapa, apa puncanya arwah Firdaus tu datang cari dia dekat rumah dia, sedangkan dia orang ni tak adalah rapat mana pun. So benda tu still lagi jadi tanda tanya dekat diri dia sendiri sampai sekarang. Dia tak tahu reason. Korang rasa?